Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, terima kasih semua. Saya share screen dulu untuk tidak melengahkan masa. Kita teruskan kita punya discussion. Saya nak share, bukan saya nak share, saya nak kupas sikit berkenaan dengan Google Form. Hari itu saya ada hantar Google Form ke grup. Selain daripada grup klien, saya nak klien-klien sebenarnya Google Form tu tujuan utama dia adalah supaya klien-klien yang belum ada dalam grup dapat tahu yang kita sebenarnya ada grup untuk klien. That's why saya bagi Google Form tu, so saya akan invite semua-semua yang belum saya invite lah sebenarnya. So dalam Google Form tu saya ada tanya satu soalan, apa yang tuan-puan nak saya kupas masa Zoom meeting. Tapi yang siapa-siapa yang dah ada dalam grup klien ni, saya tak bagilah Google Form ni sebenarnya. Okay, so memang kita dah hari-hari kita punya discussion, memang bukan hari-hari lah, setiap minggu kan kita ada buat discussion kan. Cuma yang ni saya just nak tahu je apakah idea ataupun cadangan tuan-puan untuk kita teruskan discussion ini. Mungkin apa yang saya belum kupas sebelum-sebelum ni dan sebagainya kan, kita boleh kupas nanti kan. So antara cadangan-cadangan yang diberikan pertama sekali, counter dividend yang berpotensi untuk invest. Counter dividend ni kalau tuan-puan dah follow kita punya discussion macam biasa kan, yang seminggu sekali ataupun 2 kali seminggu tu, kadang-kadang memang saya ada sebut jugalah 1-2 counter untuk dividend kan. Kita ada mention juga counter mana yang bagi dividend. Jarang-jarang, okay. Tapi kalau nak fokus purely untuk counter dividend ni, mungkin kita boleh buat satu session lah. Buat satu session khas. Just go through counter dividend je. Okay. Sebenarnya tak susah pun. Bursa dividend stock. Tak susah pun nanya. Kita boleh tengok. Dekat KLSE screener pun memang dah ada dah sebenarnya. So dia akan bagi tahu ni stock dividend ni kan, date of announcement past 3 months. Yang ni yang announcement lah, okay? Announcement date. Macam UTD, Maxis apa semua dan sebagainya ni. Ini adalah announcement untuk dividend lah, okay? Nanti tuan boleh check. Tapi tak semestinya semua counter dividend ni bagus. Kan kita boleh tahu jugalah berapa sen dividen yang diberikan kan. Macam UTD ni harga dia pun RM14. So dividen dia 40 sen kan. Macam besar sikit lah kan. So kena modal lebat lah. Okay. Kalau counter yang 30 sen dan sebagainya, tengok lah. Dividen dia kecil je kan. 0.005 sen. So maksudnya kecil lah. Nak kena ada modal yang besar baru dapat baru rasa sikit dividen tu. Macam tu lah. Kalau macam BAT ni, harga dia RM10 pun sama juga. Kena modal yang besar juga kalau nak dapatkan lot yang banyak. Sebab dividen tu kan dia bayar per unit kan. Satu unit saham yang kita pegang tu dapat, katakan kalau macam BAT ni harga dia RM10.30 kan. Dividen dia 25 sen. Kalau kita ada satu unit, kita akan dapat 25 sen. Tapi satu unit berharga RM10. So kalau kita beli satu lot adalah 100 unit kan. Satu lot adalah 100 unit. So 100 kali RM10.30, kita kena ada RM1,030 untuk satu lot. Untuk satu lot. Okay. RM1,030 untuk satu lot. Kalau kita nak beli 100 lot kali 100, kita kena ada sekurang-kurangnya 103,000 untuk dapat 100 lot. Kalau 100 lot, baru kita akan dapat dividen yang agak berbaloi sikit lah kan. 0.25 sen ni kali 10,000. So barulah dapat dividen 2,500. So maksudnya tuan-puan kena beli 100 lot BAT untuk dapatkan RM2,500 dividen. Tapi saham BAT RM10.30 lah kan. BAT ni syariah ke tak? Saya tak ingat dia punya status dia. BAT tak syariah. Tak syariah. Okay. Tapi itulah cara dia kan. Okay. So untuk
cari stok dividen tak susah. Cuma kita nak stok dividen yang macam mana kan? Nak stok dividen yang macam mana. So bagi saya lah sebenarnya, tuan-puan boleh je ambil je mana-mana kaunter-kaunter stok-stok yang bagi dividen ni. Obviously memang kena yang patuh syariah lah kan. Selain daripada dia patuh syariah dan harga yang mampu milik. Okay? Yang pertama tu syariah lah kan. Yang kedua, kita letaklah yang harga mampu milik kan. So yang poin yang ketiga penting bagi saya, kita nak syarikat tu adalah syarikat yang bullish dalam jangka masa panjang. Contoh kita ambil satu lah macam Dialog ni kan. Okay? Kita tengok Dialog punya chart. Okay, kita tengok yearly chart. Okay, kalau macam ni, dalam jangka masa panjang, long term dia kan, yearly chart dia adalah bullish. So, high chances walaupun dia drop sekarang, high chances di masa akan datang dia akan sambung balik dia punya kenaikan dia. Kan? Sebab kalau tengok wave dia, kalau bagi saya lah, wave dia adalah sekarang wave 4. Ini adalah wave 4 untuk buat correction wave sebelum dia buat wave yang kelima. Kalau tuan-puan buat dia punya wave dia lebih kurang macam ni lah. Okay. So ni 1, 2, 3, 4, 5 lah lebih kurang lah Ni tak lengkap lagi ni. So dia nak turun lagi sebenarnya. Sini pun tak habis lagi dia punya oversold dia. So nak kena tunggu habis oversold dia, then baru dia akan buat rebound lah kan. So syarat yang pertama untuk jawapan kepada apa yang tuan-puan nak saya kupas masa meeting ni kan. Kaunter-kaunter dividen yang berpotensi untuk invest. Istilah berpotensi tu sebenarnya dia amat subjektif. Okay, berpotensi mungkin dari segi apa? Katakan tuan-puan nak dari segi dividend yield, DY kan, dividend yield. Kalau dividend yield, kita kena tengok dia punya pembahagian dividen dari tahun ke tahun. Adakah meningkat ke tak meningkat kan? Itu untuk long term betul lah kan. So kalau counter yang dividend yield dia meningkat, that mean counter tu memang fundamentally bolehlah salah satulah daripada kriteria yang fundamentally okay. Tapi kena tengok keseluruhan. Sebab fundamental kalau nak buat yang betul pure teknik fundamental analysis, kita tak boleh hanya bergantung pada beberapa financial ratio sahaja. Kan kita kena tengok keseluruhan, sekurang-kurangnya dalam 5 tahun ke 10 tahun dia punya background, financial background, financial history. Dan kita kena compare, adakah dari segi keuntungan meningkat, adakah dari segi perbelanjaan, bukan perbelanjaan, dia punya hutang menurun, adakah aset dia meningkat. Dan kita kena check dia punya net profit, bukan net profit, net asset dia meningkat ke tak. Kalau net asset meningkat, hutang menurun, gross profit meningkat, dan kita kena tengok pula dia punya perbelanjaan yang lain, adakah aset yang profit yang dia jana tu selepas tolak perbelanjaan dan sebagainya boleh generate cash flow pula kan. And then daripada cash flow kita nak tengok adakah dia ada free cash flow yang besar dan meningkat. Kalau free cash flow dia besar dan meningkat setelah dia dah dah belanja ataupun kita bagi capital expenditure, then dari situ kita kena tengok berapakah yang syarikat dapat gunakan duit daripada yang free cash flow ni, ataupun mungkin kita boleh ambil sebagai cash reserve untuk bayar dividen. Dari situ so kita nak tengok dia punya dividend yield dia tu kan. So istilah berpotensi ni dia macam subjektif. Tapi bagi saya, kalau tuan-puan nak tengok secara general, apakah counter-counter dividen yang berpotensi, macam saya cakap tadi lah, sekurang-kurangnya 3 kriteria. Yang 2 kriteria awal tu sebenarnya yang tu memang dah wajib dah kan. Patuh syariah, harga yang berpatutan, harga yang kita boleh bayar untuk kita nak beli dalam lot yang banyak. Sebab kalau beli lot kecil sangat, dividen dia tak berbaloi kan, tak berbaloi. And then kita nak yang long term dia kalau boleh bullish. Kalau boleh macam ni, kalau macam Dialog ni kan. Dialog dividen ni tak besar, 2 sen je kan. Tapi harga dia pun tak mahal sangat kan. Tapi dengan harga yang 2 sen ni, let's say kalau kita beli, katakan kita beli 10,000 lot.
Okay, 10,000 lot. 10,000 lot pula. 10,000 unit ataupun 100 lot kan. Cuba kita kira. 10,000 unit yang kita ada kali dengan 0.021. So kita baru ada, nampak tak, RM210 sahaja dividen sekali dia bayar. Kalau kita ada 100 lot. So kita kena up lagi kali 100. So maksudnya kita kena ada 1,000 lot. Bukan 10, bukan. Kalau kita ada 100 lot, kita baru dapat RM210 satu term untuk dividen kan. Kalau kita nak RM2,000, kita kena ada 1,000 lot lah. 1,000 lot. 1,000 lot 1,000 lot kali 100 kali RM1.27 ni, harga dia RM1.76 tu. So sekurang-kurangnya kita kena beli dialog RM176,000 untuk dapatkan dividen RM2,100 dividen satu term, satu semester lah kan, lebih kurang. Satu kuarter, bukan satu kuarter. Dia kan dividen ni kan ada syarikat yang bayar 3 kali setahun, ada yang bayar 4 kali setahun, ada yang lebih termasuk special dividend, ada yang bayar 2 kali macam tu kan. So tuan puan kena kira ni. Yang ni 1 unit. Okay, dividen ni 1 unit. Kalau nak banyak, kalau nak 2,100, so kena kira lah. Kalau 2,100 ni kena kali dengan 10,000. So ini pun kena kali 10,000 lah. Okay, kena kali 10,000. Lebih kurang kan? Lebih kurang. Tapi dua ni sebenarnya kalau ada modal besar, okey je, tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Cuma kriteria yang utama yang saya cakap tadi, selain daripada dia patuh syariah, selain daripada dia harga yang berpatutan yang kita mampu milik, dia mesti kena bullish dari segi long term. Sebab apa? Kita tak nak hanya sekadar dapat dividen sahaja. Kita nak capital gain dalam jangka masa panjang. Sebab untuk dividen play, dia tak boleh short term. Tak berapa berbaloi sangat. Kita nak dua-dua kan. Kalau dia tak jalan, macam contoh kita masuk dialog kan, dia pun turun kan, dia turun je lagi kan. So walaupun dia turun, walaupun dia masih menurun, kita tahu dia punya penurunan ni sebenarnya bersifat temporary kan, sebab baru wave yang keempat sebelum masuk yang wave yang kelima kan. So just tunggu je lah. So bila dah betul-betul dia dah habis dia punya fasa retracement, habis dah dia punya oversold, long term oversold kan, jadi naik balik, pergi ke overbought balik dan jadi wave yang kelima balik, dan kita dapat dua-dua. Sepanjang nak tunggu dia naik jadi macam ni, kita dah dapat dividen dah. Okay, and then lepas dia dah naik tu kita dapat dividen dan capital gain. So itu sebenarnya kan untuk dividen stock lah kan. Kalau tuan puan just hanya nak dapat sekali je dividen, lepas tu tak nak masuk dah, kena make sure betul-betul entry exit lah. Entry exit kena betul-betul. Jangan beli yang major downtrend. Kalau tuan puan beli counter yang major downtrend, entry senang, nak exit tu tak dapat sebab dia asyik turun. Walaupun dapat dividen, capital gain tak dapat. So end of the day, dividen dapat sekali je, capital gain dah dapat capital loss. Okay, capital loss lagi besar daripada dividen. So long term dia akan jadi tak berbaloi. Okay, so itu salah satu cara. Okay, macam keretam, katakan keretam 1 sen. Kalau nak dapat 1,000, kena kalilah 1, 2, 3, 4, 5. Kena 10,000 lot. 10,000 lot. 10,000 lot kalau nak dapat 1,000 0.0100 kali 1,000. Kalau kali 1,000 baru dapat RM10. Kena kali 10,000 jugalah. That's mean kalau 10,000 100 lot ke? Sekejap cuba kira. 100 kali 100 kali 0.54. 5,400.
Macam mana dah nak kira lupa dah. Macam mana nak dapat apa ni? Dividen 1000 kan? Kalau nak dapat dividen 1000 kena ada 10,000 lot lah kan? 100,000 lot. 100,000 lot. Kali 0.0 0.010. Betul lah. 100,000 lot. 100,000 unit. 100,000 unit. Kalau 100,000 unit bahagi 100, maksudnya tuan puan kena beli 1,000 lot. 1,000 lot untuk keretam. Kalau 1,000 lot kali dengan 54 sen. 0.54 kali 100 balik. Sekejap 100,000 lot. 100,000 unit. 100,000 unit kali 0.54. Tuan puan kena ada sekurang-kurangnya modal 54,000. 54,000. So, kalau kita beli 100,000 unit, tuan puan kena ada 54,000 baru dapat RM1,000 dividen satu term. Satu semester, apa istilah dia? Satu dividen punya term lah. Satu term lah untuk pembahagian dividen kan. Okey. Tapi adakah keretam cukup kita punya kriteria? Cuba kita tengoklah. Okey, keretam okey, bagi saya okey. Yearly chart dia bagus. 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So dia dah mencukupi syarat. Sebenarnya dah melebihi syarat dah. So okey. Kalau keretam, kalau nak invest lama dan dalam masa yang sama nak dividen, bolehlah. Bolehlah, tak ada masalah. Dividen, tapi dividen dia tak besar lah kan. Kecil. So kalau nak besar, kalau nak dapat 2,000, kena beli 200,000 unit. So kalau tadi RM54,000 baru dapat 1,000 dividen. Kalau nak RM2,000 kena kali 2 lah. RM54,000 kali 2. So tuan puan kena ada dalam RM108,000 baru dapat 2,000 dividen satu terms. Dan kita kena tengok balik keretam dia punya pembayaran dividen tu berapa kali setahun. Kan macam OpenSys, saya tahu OpenSys bagi sampai 3 kali setahun. Ada yang sampai 4 kali. So macam itulah kan. So kena tengok. First, dia patuh syariah. Yang kedua, dia adalah harga yang berpatutan. Yang berpatutan ni tengok poket lah. Tengok poket. Kalau poket tebal, bolehlah makan dividen besar sikit kan. Cuma kalau bagi saya lah personally, kalau nak long term, kena cari yang bullish. Modal memang kena besar lah. Modal kena besar, kena cari yang bullish. Macam ni. So first harga first patuh syariah, yang kedua harga berpatutan, dan yang ketiga dia bullish. Dia bullish. Long term dia bullish. Itu 3 syarat lah. So kalau nak cari counter dividen yang berpotensi untuk invest, cukup 3 syarat tu. Dan cari je dekat KLSE investor ni bila dia punya announcement date untuk tahu syarikat mana yang bagi dividen. Syarikat mana yang bagi dividen. Sekarang ni Google everything lah boleh dapat kan. Okay. Dia dah ni stock dividen stock dividen. So just klik je. Ni tak payah nak kena baca newspaper ke, cari journal ke, nak tahu ke syarikat yang bagi dividen, tak payah. Google sahaja kan. Google sekarang almost everywhere kan. Dekat telefon pun ada Google kan. So senang. Senang. Yang pertama.